Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, pada minggu ini kita bersiaran secara langsung untuk podcast Fikrah dan Hujah siri yang ke-13. Alhamdulillah Datuk. Kita masih istiqamah walaupun sudah 13 siri dengan pelbagai tajuk dan juga latar perbincangan. Kita pada malam ini dengan tajuk yang mungkin ramai orang sudah terdedah dan ramai juga yang menjadi perbincangan, cuma kadang-kadang dia tak sedar dan nampak. Dan pada malam ini kita kembali ke tempat asal kita, ke Perlis, di ruang asal kita bersama dengan panel-panel asal kita. Saya bersama dan Profesor Dr. Ruzaimi. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tajuk kita pada malam ini lah berkaitan dengan keluasan mazhab. Sebenarnya banyak tajuk kita, Doktor. Dan banyak kerja kita ni. Kan? Nak tegur konsert lah. Kadang-kadang konsert tu berlaku di negeri lain. Tapi oleh kerana luasnya capaian dan juga internet tu. Capaian mazhab dia bawa. Itu juga sebab walaupun berlaku di negeri-negeri lain tetapi dicari mufti Perlis. Saya pun takut-takut juga Kok Perlis ni ada konsert jenuh kita. Kan? Dah sebelum tu. Ya. Ada banyak kali kejadian. Orang di Pari Pahang, daripada Selangor, daripada Johor, dia telefon mai pejabat mufti. Nak cakap supaya kata ada munkar berlaku kenapa biar. Kita pun heran. Di negeri dia lah. Kita duk ingat dia nak adu tu negeri kita pasal kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita ingat, tak ada siapa lapor kat kita apa yang dia cerita tu. Kononnya buat gejala maksiat. Bila kita dia duk cerita-cerita tu, nak cakap dengan mufti. Jadi apa bagi talian? Cakap. Saya kata, kenapa Datuk tak bantah benda ni? Mungkar apa? Saya tanya, saya tak tahu. Macam mana saya boleh tak tahu? Patutnya Perlis ni biasanya tahulah kan. Dah kali tak mana dia bagi rupanya di Tampin Pahang mana tak tahu tu kan. Satu kejadian tu di Ulu Selangor ke mana. Tapi dia ada juga yang di Johor. Jadi depa pi telefon semua pejabat mufti Perlis. Depa ingat mungkin mufti ni sama tang mana mufti mana pun dia kena pi ambil. Saya kata dah itu kami tak itu di negeri tuan bukan di negeri Perlis. Dia kata takkan Datuk nak kalau negeri lain Datuk tak bertanggungjawab. Memanglah bukan masalah tak bertanggungjawab tu. Bidang kuasa tu tak mencapai ke situ. Tadi apa nak kata Datuk Zafar? Dah. Itu juga yang kita pelik sebab mufti ni ada berapa? Ada 14 kan? Ada 14 mufti dan ada autoriti masing-masing. Tapi bila timbul Datuk dan Dr. Rora. Cuma kita nak beritahu lah masih. Kalau mufti tu tak apalah juga. Ni masalahnya macam Anas sendiri yang bukan mufti, bukan siapa-siapa kan. Pun dipetik nama. Petik. Semalam ada 2 orang. Satu orang pakcik kan. Dia bahas tentang isu konsert dekat wilayah pun tak silap. Lepas tu dia kata kenapa dia letaklah gambar saya tu. Dia kata kenapa dia ni tak bising. Kan kalau kunut subuh, kalau benda-benda lain bising lah. Tapi bila bab konsert ni tak bising. Pertama, kita tak tahu pada konsert. Sebab kita bukan kaki konsert kan. Itu pertama. Yang keduanya, bila dah berlaku benda tu, baru kita tahu. Dan dia pergi cari kita buat apa? Pergilah cari mufti yang ada kat negeri tu. Kan? Kalau dia nak minta tolong dengan cara yang baik tu, kita akan bercakap lah. Kita dah sebut. Kat malam ni ambil kesempatan. Konsert yang ada unsur maksiat ni daripada awal lagi. Datuk dah sebut. Kita dah buat podcast pun masa isu Coldplay dulu kan. Coldplay yang konsert di KL tu. Dia jadi viral sikit sebab masuk dalam media dan masa tu ramai jugalah yang bantah. Kerana Coldplay ni ada isu pro kepada LGBT dan sebagainya. Tapi yang isu konsert yang terbaru ni kita tak tahu sangat kan. Sebab kita pun tak follow sangat lah konsert-konsert ni. Lepas tu dalam inbox semalam pun orang ini juga orang hantar kat Datuk kan. Dia tanya kenapa tak bising kan. Kenapa tak buat podcast dalam isu ni. Pertama podcast ni dah jadi glamour jugalah kan. Sampai semua orang cari podcast kita.
Apa-apa dia kata kenapa Fikrul Nahujah tak buat podcast. Kenapa tak komen kan? Kenapa tak ada tajuk ni? Ramai orang lain pun boleh buat juga. Walaupun taklah lama dia buat kan. Tapi itulah masalah dia. Kadang-kadang manusia ni, dia apabila dia berbeza dengan kita dalam satu isu, dia akan cuba rawik pada benda lain. Dia kait-kait benda lain. Sampai apa saja keburukan pun dia akan cuba kaitkan kita. Walaupun dilakukan di negeri Kedah umpamanya. Konsert semalam kemarin pun ada di negeri Kedah pun ada juga. Kemudian di wilayah pun ada juga. Seolah-olah macam otoriti agama tu tak perlu bertanggungjawab di sana. Kan? Sedangkan kita, walaupun kita tak ada otoriti di sana, tapi kita tetap kena jawab juga, kena bantah juga. Dan ada seorang hamba Allah belajar fiqh juga, apabila Saudi melakukan perkara-perkara yang tak elok pada pandangan syarak, dia kata jangan salahkan Saudi kerana mereka sibuk dalam isu bid'ah, jadi mereka penat, mereka perlu berhibur. Dia tak nampak Mesir buat apa sekarang ni. Mesir Asy'ariyah? Mesir adalah satu negara Asy'ariyah yang kuat. Mesir Asy'ariyah yang kuat. Dan kemudian cuba tengok, kenapa terkepungnya rakyat Gaza? Sebabnya Mesir. Mesir tutup pintu Rafah tu. Mesir tempat tu. Sepatutnya kita kena desak lah. Bayangkan kalaulah Arab Saudi yang buat. Bukanlah kita berpihak pada Saudi dan bukan kita sokong semua apa yang Saudi kata. Tapi kan mesti dah akan dikait dengan apa? Wahabi lah Saudi kan. Maksudnya kan. Tapi kalau Mesir buat, sedangkan Mesir tu ahli Jumaah lah apa semua duduk semua Asy'ariyah. Tokoh-tokoh. Awak tak kata Asy'ariyah telah kepung apa? Ayat Palestin. Kan? Ya, kalau nak dikaitkan negeri sesuatu, kalau nak dikaitkan dengan pahaman kan. Sebelum tu dia mesti ada perarakan Firaun. Perarakan Firaun. Ini orang kata idza khasama fajar. Nabi dalam hadis Bukhari. Bila berkelahi dia jadi jahat. Itu tak bagus. Kita berkelahi jangan jahat. Kita berkelahi bukan berkelahi berbeza. Kita berhujah di atas tajuk tu je lah. Kan dia jangan pergi merawit tajuk-tajuk lain orang tak kan. Cuma mungkin dia tak ada buah, tak ada guli. Jadi dia tampak yang mana dia boleh tembak tu kan. Itulah pasalnya sebab kita pun bukanlah setuju semua benda yang Saudi buat dalam isu maksiat yang terang-terangan. Kita pun bantah. Tapi itulah kata orang-orang politik yang menguasai negara ni kadang-kadang, terutama yang negara Arab ni, dia pun bukan faham sangat apa mazhab ni. Adakah masa dia orang buat tu di atas pertimbangan kerana ulama-ulama Saudi yang suruh. Let's say lah, bukan kalau kita kata itu tengok dia orang sokong ulama Saudi 100%. Ini pun macam budak-budak ya kan. Kalau kita sokong rakyat Palestin, adakah kita sokong 100% semua apa yang Hamas buat? Tak semesti kita sokong 100%. Kita sokong beberapa polisi di Kelantan, adakah kita sokong semua apa yang Kelantan buat? Tak kita sokong 100%. Tapi inilah masalah apabila agama ni di perbahasan agama ni melibatkan orang-orang yang memang fajar tadi. Dia bila berkelahi dia jahat. Tadi anda tengok siapa kata pasal nak marah kat geng Saudi apa semua ni, kata depa ni kata Abu Jahal ni ada tauhid lebih. Come on, dia potong macam tu jadi orang dia pun percayalah. Depa ni kata Abu Jahal ahli tauhid, orang Islam sekarang yang kafir. Taklah sedangkan pengikut dia tak faham. Sedangkan tu orang bila berkelahi jahat. Sebab tu orang yang berkelahi ni, mereka akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala dan akan membawa semua hujah-hujah daripada hari akhirat kelak di atas kejahatan-kejahatan perkataan mereka kepada orang lain. Tak kira lah. Hatta kalau kita berkelahi dengan Syiah, kita tak boleh kata Syiah tu menyembah Ali. Dia pun tak sembah Ali. Kita tak boleh kata dia sembah Ali. Kita kata bab yang dia kata sajalah. Kalau kita nak berhujah dengan dia, ini adalah satu benda yang perlu, yang jadi masalah apabila orang bila berbeza dia jadi jahat. Idza khasama fajar. Macam itulah kes yang macam ni kan. Bila ada orang buat konsert, orang tanya, Perlis ni duk cakap macam-macam bab agama sangat. Kenapa tak hapuskan night club? Kenapa tak hapuskan rumah urut? Kenapa tak hapuskan benda-benda mungkar, kedai arak? Tengok, itu kata bila berkelahi jahat. Hamai tunjuk Ustaz tang mana apa? Nak apa? Yang polis tak ada. Di mana apa nama night club ni polis ni? Dia yang cakap banyak di negeri dia yang kononnya sebahagian tu konon mengaku ahli sunnah tu bukan sunnah lah, suaja lah pengikut Ibn Tomat lah. Kalau dia yang di negeri dia ni, di negeri dia tu pusat judi besar atas bukit tu. Tapi tengok
dia duk tanya kat kita. Kita tak ada pusat tu. Di Perlis ni, alhamdulillah setakat ni, kalau ada orang main judi tengah kampung pun sampai berita lah. Tak ada siang. Tak ada siang lah orang kata. Ini dengan kilang arak terbesar, dengan pusat judi terbesar. Orang karaoke pun hinggap dah Perlis ni. Kalau ada aku tengok lalu dengan orang karaoke, mungkin di perkampungan Siam yang bukan beragama Islam. Takkan yang tu kita tak larang lah. Kalau 2-3 hari ni orang tengok kata tiba ada konsert perempuan duk menari pada Perlis, itu sebahagiannya di dalam kawasan komuniti Siam, di dalam sebahagian dekat dengan Wat mereka. Yang mana benda ni hanya komuniti depa yang kita pun tak kacau komuniti depa mereka. Jangan salah faham. Orang Siam di Perlis ni nampak muka macam Melayu. Cakap pun pasal macam Melayu. Tapi tu hak dia, agama dia, dalam compound dia. Tapi Perlis ni semacam tu lah. Mana naik kelab tak hapuskan. Duk cakap masa keluasan mazhab lah, apalah semua ni. Tunjuklah naik kelab tak mana. Kan? Alhamdulillah di Perlis ni tak ada lah naik kelab tu kan. Tak ada lah kalau Perlis ni ada karaoke sakan pun. Tak ada lah. Tak ada 3 hari kot kan. Tapi alang-alang Datuk sebut tadi tentang Perlis kan. Walaupun negeri ini mungkin tidak sebesar negeri lain, tetapi fatwa-fatwanya senantiasa dinantikan dan kelihatan lebih bersifat praktikal dan menyelesaikan masalah umat. Dengan kepelbagaian tokoh-tokoh yang menganggotai jawatankuasa fatwanya dan fatwanya bersifat global dan sebagainya. Mungkin doktor sebagai salah seorang daripada AJK Fatwa boleh komen sikit fatwa Perlis yang kelihatan merentah mazhab dan praktikal dalam dunia moden. Baik. Apabila berbahas tentang isu mazhab, kita kena akui hakikat yang mana kebanyakan isu-isu fiqh ni kebanyakannya adalah isu-isu ijtihadi. Isu ijtihadi maksudnya kita boleh berbeza pendapat dan kita boleh memilih mana-mana pendapat. Kerana dalam isu adakah seseorang wajib mengikut mazhab yang satu ataupun tidak, memang usuliyun berbeza pendapat, tetapi pendapat yang tepat dan itulah yang diamalkan oleh, boleh kita katakan seluruh fatwa dunia ini, mereka tidak terikat, mereka tidak mengikat diri. Mungkin ada kecenderungan terhadap mazhab tertentu, tetapi tidak mengikat sehingga tidak boleh keluar langsung pada mazhab. Dan kenapa perkara itu berlaku? Kerana kita hidup di zaman yang rencam. Apabila kita hidup di zaman yang rencam, kita tidak akan mampu untuk melazimkan diri memilih satu pandangan dalam setiap keadaan, satu mazhab dalam setiap keadaan. Sebab itu ada satu orang hamba Allah, dia pernah menulis lah, dia kata kita kok mana pun kena pegang lah muktamad mazhab Syafi'i tu kan. Tapi bila orang tengok isteri dia pun tak pakai niqab juga. Kan? Kerana kalau dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang muktamad tu memang kena pakai purdah lah, seperti mana yang kita cerita dalam podcast yang lepas. Kenapa tak pakai? Di sana dia adalah alasan-alasan tertentu menunjukkan dia pun tak boleh nak konsisten dengan satu pandangan. Apabila berbahas tentang fatwa, satu-satu fatwa dalam negeri Perlis ni, oleh kerana dia fatwa negeri Perlis ni dia ada keistimewaan dia sebab seluruh ahli fatwa ni kita boleh katakan sebahagian besar lah, ataupun seluruhnya adalah ilmuwan academician yang menjadi pensyarah universiti, kan kebanyakannya. Jadi bila mereka ni dah terbiasa dengan perbahasan akademik, jadi carilah tesis-tesis pengajian Islam di universiti-universiti terbesar dalam dunia ni, di Al-Azhar ke, di Madinah ke, di University of Jordan ke, mana-mana isu yang dibahaskan mesti dilakukan comparative study, maksudnya kajian perbandingan. Dan apabila mentarjihkan sesuatu pandangan, apabila memilih satu pandangan, mesti diletakkan murajjihat, mesti diletakkan alasan kenapa pandangan itu dipilih. Dan seseorang yang buat tesis PhD ke master ke, apabila mengkaji dalam isu-isu khilaf, dia tak boleh kata saya pilih pandangan ni kerana saya bermazhab sekian. Biasanya akan dihentam oleh penilai dengan mengatakan, penilai akan kata aina syakhsiyatul bahis, di manakah identiti pengkaji. Pengkaji perlu menzahirkan identiti dia sebagai seorang yang objektif dalam kajian. Dan inilah semangat yang diambil oleh
ahli-ahli fatwa negeri Perlis apabila berbahas tentang isu-isu yang melibatkan umat, mereka akan bentangkan pandangan-pandangan mazhab daripada mazhab Hanafinya, daripada mazhab Malikinya, daripada Syafi'i, daripada Hambali, kadang-kadang daripada Zahiri sendiri. Dan kadang-kadang pandangan-pandangan dinukilkan oleh Ibn Qudamah, yang dinukilkan oleh Imam Tirmizi dalam sunan dia. Kita akan lihat satu persatu dan kita akan tengok yang mana satu yang mempunyai kekuatan hujah sekadar penilaian kita. Mungkin ada yang, kadang-kadang ada orang bertanya lah, you layak ke? Kita kata kalau kita dah berada di tempat ahli fatwa, kita terpaksa untuk menjadikan diri kita ni melihat isu tu untuk memberikan solusi kepada umat. Kalau tak, kita akan main duk petikai orang je lah. Dah kalau awak kata saya tak layak, saya pun boleh kata awak tak layak. Lama-lama kita tak akan selesaikan masalah umat. Kan? Kerana apabila kita nak mentarjihkan satu-satu pandangan, kita bukan tarjih daripada zero. Kita akan ambil pandangan-pandangan ulama-ulama yang muhaqqiq, yang juga tidak mengikat diri dalam satu mazhab dalam setiap keadaan. Umpamanya kita akan tengok Ibn Qayyim sebut apa, kita akan tengok Ibn Hajar sebut apa, kita akan tengok Syaukani sebut apa, kan, kita akan tengok Ibn Rajab sebut apa. Kerana ulama-ulama yang terkemudian ni, kebanyakan mereka ni muhaqqiq. Maksudnya mereka ini akan memilih pandangan berdasarkan kepada kekuatan hujah yang ada pada mereka. Imam Nawawi umpamanya dalam Al-Majmu', dia adalah mujtahid mazhab yang hebat, menyusun dalil dalam mazhab Syafi'i, menyusun kitab-kitab, sehingga kan di antara qaul Imam Nawawi yang dalam mazhab Syafi'i, qaul Nawawi di antara qaul yang mu'tamad. Tapi apabila dia membahaskan tentang comparative study di antara mazhab dalam Majmu', di antara kitab yang terakhir dia jugalah, apabila Imam Nawawi membahaskan tentang mazhab-mazhab, dan dia sendiri dalam banyak keadaan, bukanlah banyak, dalam beberapa keadaan memilih pandangan bukan daripada pandangan ataupun tidak mengambil pandangan Imam Syafi'i dalam pemilihan dia. Sehingga ada tesis-tesis, beberapa tesis yang keluar bertajuk Ikhtiyarat Al-Imam An-Nawawi. Pandangan-pandangan pilihan Imam Nawawi yang tidak bersama dengan madhab imam dia, iaitu madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ada keluasan di situ. Ada keluasan di situ. Supaya kita dapat selesaikan masalah umat. Kalau tak, kita akan berada dalam keadaan yang sukar. Bukan kerana kita membenci mazhab tu, tak. Tetapi kita nak meraihkan keseluruhannya. Okey, macam doktor sebut tadi kan, untuk menyelesaikan masalah umat. Balik kepada Sahibus Samahah. Kita tahu secara umumnya Datuk telah mengembara ke negara-negara yang bukan Muslim, di Czech, di London dan sebagainya. 29 hari bulan 7, 2007, Datuk menulis satu artikel, keluasan menerima pendapat keperluan Muslim moden. Dalam artikel tu menariklah Datuk menulis tentang keperluan untuk orang yang duduk di satu negara melihat pandangan yang berbanyak untuk kita elok daripada jumuk dan sebagainya. Okay, Datuk boleh komen sikit pengalaman dan juga pandangan Datuk, dan sekarang ni di posisi mufti melihat praktikal dan tatbik dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita kena tahu bahawasanya bila kita kata seorang Muslim yang berada di bawah lembayung aqwal atau di bawah lembayung pendapat-pendapat para ulama fiqh, kita semua ni berada di bawah lembayung mereka, sebab payung fiqh itu terlalu banyak dan luas. Kita kalaulah payung itu diatur berdasarkan warna-warna rumah. Kalaulah kata rumah hijau, rumah merah, rumah biru, warna kuning, dia telah diatur payung itu begitu rapat. Maksudnya sehingga tak ada ruang lagi. Kalaupun kita keluar dari rumah kuning, kita tetap juga berada di bawah payung. Cuma mungkin warna dia lain. Tetapi masih lagi di bawah payung itu. Dalam erti kata lain, macam yang kita sebut yang lepas, bahawasanya keluasan bermazhab itu bukan bermaksud kita pergi buat mazhab sendiri. Mazhab baru. Tetapi bermaksud kita mengambil qaul imam yang lain di dalam masalah tertentu, disebabkan di atas argumentasi ataupun di atas penghujahan alasan-alasan tertentu. Salah satu alasannya ialah kerana Islam ini sifatnya ialah taisir. Dan Nabi SAW itu apabila bertembung dengan keadaan,
antara yang susah dan yang senang, cenderungnya kepada yang senang. Kata Aisyah dalam hadis Muslim, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Nabi ni tak dibagi pilih dua benda, melainkan dia akan pilih yang mudah selagi mana dia bukan dosa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mahu daripada kamu senang, Allah tak mahu daripada kamu susah. Jadi oleh kerana macam Dr. Ruzaimi sebut tadi, fiqh ni ijtihad. Ada berijtihad maksud nas tu ada. Imam ni dia faham macam ni. Imam ni dia faham macam ni. Yang imam ni faham pun fahaman ahli ilmu juga. Yang imam tu faham pun fahaman ahli ilmu juga. Sebab tu mereka kata, kita siapa nak pilih imam, nak buat pilihan tarjih pandangan imam. Kau sendiri yang pilih mazhab Syafi'i tu, kau siapa? Buat urusan, kenapa kau tak pilih Hanafi? Kenapa kau tak pilih mazhab Malik? Kenapa kau tak pilih mazhab Ahmad? Kau lebih pandai daripada yang tiga. Hak ni yang kita duk ulang itu kan. Hatta di dalam mazhab Syafi'i, apabila kau tak pakai purdah, kau telah membelakangkan pandangan qaul mu'tamad. Kau pakai pandangan antaranya Imam Nawawi yang menyatakan bahawasanya wajah wanita tidak aurat. Umpamanya dalam majmu'. Tadi Dr. Zami sebut majmu'. Jadi siapa kau nak pilih Nawawi? Tak mau nak pilih qaul Imam Hasan? Umpamanya Imam Syafi'i ada qaul qadim dan qaul jadid. Dalam qaul qadim kan, patutnya ikut mazhabnya, penegasan Imam Syafi'i, dia tidak menghalalkan meriwayatkan qaul qadim. Dia suruh kita riwayatkan, ambil qaul jadid. Tapi tadi kita semayang maghrib, isya, apa kita waladdallin, amin kuat tu, itu qaul qadim. Qaul jadid ialah Imam Syafi'i dalam Al-Um, dia suka supaya diperlahankan, nak dekatlah dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kita tarjihkan yang qadim. Umpama je baca surah qaul qadim pada 2 rakaat yang pertama, qaul jadid 4 rakaat. Baca surah selepas ini ada lebih kurang 18 masalah dalam mazhab Syafi'i, 18 masalah yang mana ulama-ulama Syafi'i telah memilih qaul qadim, qaul lama. Tak kira yang tak tahu lah. Qaul lama di atas qaul baru. Patut kita pun ikut pilih qaul lama. Adakah kita nak kata Imam Syafi'i hak lama, setelah dia ubah hujah dia, kita tak mau hujah lagi, kita pandai pada dia ke? Kita pandai pada Imam Syafi'i ke? Dia bukan macam tu. Dia penghujahan ilmu dia bukan macam tu. Dia tak timbul soal hang pandai pada dia. Tak ada lah kita pandai pada dia kan. Tapi maksudnya kita memilih argumentasi tu. Ulama ni telah bagi hujah, ulama ni telah bagi hujah, kita menilai hujah-hujah itu. Itu beberapa kali lah yang saya selalu sebut. Banyaklah contoh-contoh lain kita sebut kan. Hatta kedai makan, simple kan. Kita pilih makan kan. Makan ni yang ni lagi sihat pada ni. Awak kita lebih pandai pada tukang masak lah. Tak nak. Kita beli kereta. Kita tak kata kereta ni lebih bagus daripada kereta. Awak engineer lah. Tak ada ruang nak bagi pendapat lah. Kalau macam tu tak ada ruang pendapat nak beli kereta. Beli ajalah. Apa yang dicadangkan, apa yang jual kan. Hang lebih pandai daripada engineer yang buat kereta tu. Dia tu Jerman tu. Apa kan. Dia ni Jepun punya lama buat kajian apa semua. Hang lebih bagi tahu kata Toyota lebih bagus daripada Datsun. Hang siapa? Hang mengajar engineering. Come on lah. Kita di atas base kepada komentar-komentar yang kita dengar dan argument-argument yang dapat kita faham secara umumnya, masalah minyak ke, masalah ini dalam kehidupan. Begitu juga nak kita faham kan. Kita pergi ke negara-negara, kita berjalan. Dan mazhab ni bukan Syafi'i saja. Kalau saya pergi ke Turki umpamanya, orang Turki dalam mazhab Hanafi, dia pun tak jamak solat, melainkan masa haji. Jadi susah lah orang Hanafi ni apabila bermusafir. Bahkan sebahagian orang Turki dulu, dia yang tak luah mazhab, dia Hanafi. Jadi dia tengok kawan dia tu bila musafir tak sembahyang Zuhur. Dia kata rupanya dia ni munafik. Sebab rupanya tengok dalam negeri Turki dia Islamis.
Bila pergi musafir tak sembahyang Zuhur. Pasal kawan ni jamak, kawan ni ikut mazhab lain. Dia duk tak faham, dia duk faham tak boleh jamak. Pasal dia hanya mazhab Hanafi. Bila kami pergi ke Turki dan jumpa mufti Turki dan sembang, dia kata, Turki pun kita buka keluarkan fatwa supaya boleh jamak. Kena pakai kaul mazhab lain juga, dia kata. Kau tidak susahlah orang yang berurusan pada zaman ini. Tengok, itu keluasan bermazhab. Tak adalah. Adakah kerana dia jamak orang Turki kerana dia Hanafi, apabila dia jamak semayang, dia keluar dari mazhab Hanafi, masuklah dia ke dalam neraka? Atau bererti dia telah menyatakan Abu Hanifah adalah seorang yang bodoh? Itu adalah, ini orang kata budak-budak main guli, cuba tujuan datang untuk berbicara masalah fiqh. Macam tu bila kita fikir Eropah, kita naik ke terbang seumpamanya. Di dalam mazhab Syafi'i dia straight umpamanya. Pinggan yang terkena dan dia khinzir mesti dibasuh dengan disamak dia dibasuh dengan 7 kali air, salah satunya dengan air tanah. Orang Melayu kita kata panggil sertu atau sama sertu. Tapi dalam mazhab lain tak mensyaratkan tu. Kerana itu hadis tu khusus tentang anjing, bukan tentang khinzir. Dan Imam Nawawi pun tali dalam Majmu' juga, dia menyetujui kaul tu, kaul yang babi tu tak perlu dengan air tanah tu. Dan itu kaul mazhab lain. Bahkan Imam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, walaupun beliau berapa banyak kitab-kitab Al-Ghazali rujukkan Al-Mawsud dan seumpamanya bagi mazhab Syafi'i. Tapi dia kata dia suka kalau mazhab Syafi'i ini dalam masalah air seperti mazhab Malik. Umpamanya. Jadi ini semua macam tadi. Bila kita pergi ke hotel, hotel dia hidang pinggan pada kita. Hotel di London ke, di ni kan. Jangan dia kata lah, pasal apa nak pergi London, kita orang Islam. Agak susah lah nak sembang, dia tak payah sembang. Hadut sembang kemas dia bawa pumpi. Lah ni ada duit sikit dia berjalan kan. Okay. Kalau pergi ke London ke, kita pergi Europe ke, kita pergi ke China yang Muslim, mungkin sebelum tu dia serve tu, dia ada daging hot dog ke apa semua yang daging tu daging khinzir. Tapi boleh tak kita makan guna pinggan bekas pinggan tu, pinggan yang hotel tu? Boleh kita makan tanpa takal mazhab lain. Sebab apa? Benda tu tak ada apa-apa kesan najis apa. Boleh kita guna. Tapi kalau kita guna, mensyaratkan mesti dibasuh 7 kali, salah satu air tanah, tak boleh lah. Macam tu dulu emas tanggung kos yang banyak tau. Cuba tanya. Kerana kita telah mensyaratkan nak basuh pinggan-pinggan tu mesti basuh dengan air tanah. Sehingga sebahagian merosakkan ada yang dikilang, ada yang merosakkan rosakkan mesin, ada yang rosakkan kapet yang ni, ada rosakkan kerana mensyaratkan air tanah tu untuk babi tu. Jadi ini telah merosakkan harta benda. Dan kemudian sedangkan ada keluasan, sedangkan pandangan yang menetapkan air tanah untuk babi itu ijtihad di atas pandangan kalau anjing kena, babi logiknya kena. Itu sedangkan majoriti para ulama tidak berpendapat demikian. Ulama juga yang berpendapat ulama juga bukan kata boleh berpendapat demikian. Mereka ni yang nakal-nakal ni, ustaz-ustaz ni mungkin mereka pergi kata tengok, dia tolak pendapat ulama, dia pakai pendapat dia sendiri. Makcik-makcik orang kampung kadang-kadang budak-budak muda yang tak mengaji apa, yang naik motor saja ke apa, dia tak tahu apa, dia kata tengok, tolak pendapat ulama, pakai pendapat sendiri. Dia tak tahu apa alam dunia dia. Dia tak tahu apa yang orang bicarakan tu ialah pendapat para ulama. Sebab itu bila mereka menghasut orang-orang yang malas membaca ataupun tidak gemar kepada ilmu pengetahuan. Sebab tu golongan middle class, golongan pertengahan dalam negara ni lebih mudah mendengar apa yang kita cakap ni kerana mereka bermusafir, melihat dan kemudian boleh melakukan semakan. Dia boleh membaca artikel-artikel hari ini. Kalau dia baca artikel Melayu je mungkin ada masalah lah. Tapi kalau dia boleh baca artikel, kalau tak boleh Arab pun dia boleh baca English, dia akan tengok dunia yang lebih luas. Dunia yang lebih luas. Banyak benda, hatta perbankan, banyak lagi kita boleh cakap, tidak mengikut mazhab Syafi'i. Bukan berarti apabila kita tak ikut mazhab Syafi'i, kita hina mazhab Syafi'i tu. Kita tidak hina mazhab Syafi'i. Tapi ini, kalau kita terikat, kita memang mengunci tangan kita, tak boleh buat apa-apa. Orang yang masuk hospital umpamanya, banyak benda, bab ubat, bab nak jamak semayang, rela tak semayang, jangan keluar mazhab. Kadang-kadang
dahsyat dia punya ajaran golongan agama. Dia tak tahu padahal semayang tu wajib yang tengah sepakat ijma'. Masalah tukar mazhab tu pendapat kau dan beberapa orang yang fanatik saja yang kata tak boleh tu, sedangkan ramai majoriti ulama kata boleh. Tapi dia rela tak mayang pun tak apa makcik, jangan tukar mazhab, jangan pi jamak, satgi makcik jadi Wahabi. Nanya Wahabi apa pun tak tahu apa. Muhammad Abdul Wahab tu pun rela tinggal semayang. Muhammad Abdul Wahab tu pun bukan dia alim sangat masalah fiqh, tiba-tiba fiqh tu pergi bubuh kat dia. Perjuangan dia pun bukan perjuangan fiqh. Perjuangan fiqh dia pun bukanlah ahli sangat lah fiqh dia pun bukan luas sangat. Satu hari kita boleh bercakap tentang latar dia tu. Cuma kadang tu lah Ustaz, Datuk. Kadang-kadang manusia ni bila berbahas tentang isu mazhab, maka dia betul-betul nak beriltizam dan dia nak orang lain beriltizam dengan mazhab yang sama dalam setiap keadaan. Kita tak ada masalah kalau dia tu sendiri melazimkan diri dia. Memang tak ada siapa pun yang melarang bagi satu orang untuk melazimkan diri beriltizam dengan satu mazhab dalam setiap keadaan. Tak ada siapa yang melarang. Tetapi dia tidak boleh memaksa orang lain untuk berpegang seperti dia. Tapi kadang-kadang kita lihat di zaman ni, ada orang yang apabila berbahas tentang isu tu secara teori ataupun memberi hukum kepada orang lain, dia memberikan hukum yang sangat-sangat ketat, yang sangat-sangat orang kata apa, tak boleh keluar daripada mazhab. Tetapi apabila dia menghukum untuk diri dia, maka dia akan ambil yang ringan. Ambil yang longgar. Ambil yang longgar. Umpamanya, taklah anda pernah ada pengalaman lah dulu kan. Dulu bila kita mengajar dalam bab orang perempuan masuk dalam masjid, kalau dia dalam keadaan yang tidak bersih, dalam haid, kita ajar dua pandangan. Tapi masa tu dia sebutlah, dia kata tapi jumhur majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i tak bagi kan, melainkan hanya lalu saja. Duduk tak boleh, masuk untuk duduk tak boleh kan, orang perempuan ni. Tapi bila Allah Ta'ala uji dia nak menikah, tarikh menikah tu betul-betul kena tarikh dia tak suci kan, tarikh dia haid. Masa tu baru dia kata tapi tak apa kot, kita ambil pandangan minoriti kan. So kadang-kadang manusia ni apabila kena kat diri dia, barulah dia akan terfikir. Kan, umpama dulu bila kita sebut tentang isu peha lelaki bukan aurat kan, dalam kerangka ahli sunnah lagi, bukan terkeluar pun daripada ahli sunnah, benda tu ada. Buka lah kitab-kitab fiqh, kita akan jumpa masih dalam mazhab yang 4, masih lagi dalam qaul-qaul madhab. Walaupun ada cuba nak main teknikal, ini bukan muktamad, muktamad tak muktamad itu kita akan bincang kemudian. Tapi ada tak qaul itu dalam mazhab? Ada. Dan tidak ada yang mengeluarkan qaul itu daripada ahli sunnah pun. Tetap dikira sebagai salah satu qaul dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi apabila kita bahas tentang isu tu, kita memang ditaruh kau-kau lah kan, dihentam, dihina dan sebagainya. Tapi apabila kumpulan mereka nak melihat bola umpamanya kan, nak tengok pertandingan bola sepak, World Cup, Euro Cup, Champion League dan sebagainya, masa tu tak tanya ke? Boleh ke kita tengok bola ni? Masa tu ada keluasan pandangan. Masa tu baru nak bincang. Siap jadi peminat kelab tertentu lah. Siap ada jadi peminat kelab tertentu, beli jersey dan sebagainya kan. Promote pula jersey dan sebagainya. Adakan pula tayangan beramai-ramai. Jadi kita tertanya-tanya, di mana muktamad mazhab dalam masalah ni yang kau pegang? Boleh belanja kawan pergi tengok bola, apa hukum tu? Pasal kalau sekarang benda tu tengok aurat. Jadi sebab itu, kadang-kadang kita pun jadi pelik sebab sewaktu berbahas tentang diri sendiri dia agak longgar. Tapi bila dia nak komen pasal orang lain, dia punya ketat kan. Sebab pernah saya baca satu artikel yang ditulis oleh seorang pengkaji jugalah. Dan dia beriltizam dengan mazhab Syafi'i ini, dan disebut berkenaan dengan isu pakai seluar pendek dan sebagainya. Dia bagi alasan, dia kata yang tu dimaafkan kerana kita boleh tengoklah kerana itu terikat dengan undang-undang antarabangsa. Kita pun gaul kepala kan, undang-undang antarabangsa dah boleh jadi satu alasan untuk kita tengok perkara. Jadi boleh cross mazhab. Boleh cross mazhab. Jadi masa sebelum tu dia komen apa darurat untuk tengok bola? Apa darurat tengok bola? Apa hajiat untuk tengok bola? Benda-benda seperti ini kalau ikhlas dan jujur. Kalau ikhlas dan jujur untuk berbahas, waktu awak menghentam golongan lain yang tidak berpegang dengan mazhab yang awak pegang, adakah standardnya sama, sinkronis dan selari dengan apa yang awak benarkan orang lain untuk tengok? Bukan isu peha tu sangat. Bukan isu peha tu sangat, isu sikap. Sikap. Kita tak ada masalah orang nak kita tak ada masalah orang nak pegang pada pandangan yang ketat, yang lebih selamat. Silakan.
Tapi macam mana cara awak berinteraksi dengan orang lain? Dan macam mana cara awak sendiri berbeza dengan prinsip yang awak pegang itu kadang-kadang menjadikan kita rasa takjub. Oh, sampai macam ni alasan yang dia bagi. Tapi kita bukanlah orang yang suka untuk hentam balik dan sebagainya. Sebab nanti orang kata kita ni suka cari gaduh pula. Tapi sewaktu kita kena, dia pun tambah garam kan. Tambah pukul lagi kan. Waktu kita sedang kena. Tapi kita hanya boleh senyum je lah bila kita tengok perangai dia macam tu. Cuma mungkinlah satu hari nanti kita nak sedarkan jugalah isu ni supaya orang melihat bagaimana sebahagian daripada penuntut ilmu ni kadang-kadang tidak konsisten dan tidak adil dalam menilai. Kena kat orang lain, bukan main hentam. Kena kat geng sendiri, senyap-senyap saja sudah. Krik-krik. Krik-krik saja kan. Cuma macam doktor sebut tadi kan, sikitlah tambah. Dia kata dia ada, kadang-kadang dia tak dapat bezakan antara memilih yang mudah macam yang Datuk sebut hadis tadi dengan bermudah-mudahan tatabu' rukhas kan. Ni semua geng nak bagi mudah ni geng semua nak nak pilih-pilih yang sesuai dengan nafsu dan sebagainya. Mungkin kita nak boleh bagi pencerahan sikit kepada masyarakat. Memang betul lah. Para ulama pun ada sebut, antaranya Imam Ahmad tak silap dia kata kalau seseorang lelaki itu dia bertaklid dengan mazhab ahli Kufah untuk menghalalkan nabiz. Nabiz ni macam tuak tu, ataupun dia mengikut mazhab ahli Mekah untuk menghalalkan mut'ah, maka dan juga masalah mengikut ahli Madinah dalam masalah sama', dalam masalah pendengar muzik, maka dia akan menjadi fasik. Kita kena bezakan di antara tatabbu' rukhas, yang perbuatan yang suka untuk mencari-cari kemudahan, dengan dua situasi. Situasi yang pertama, situasi kita memilih pandangan tu kerana kita percaya itulah pandangan yang tepat, yang benar dalam masalah ni, berdasarkan pembacaan dan kajian kita. Seseorang yang telah sampai kepada satu tahap, dalam isu ni saya melihat pandangan ni lah yang betul. Dia tak boleh pilih pandangan yang lain dah. Kerana dia tahu dah kehendak Allah dan Rasul pada penilaian saya yang ni. Pandangan ni, saya kena pegang pandangan ni. Dia tak boleh tukar-tukar dah. Kalau dia tukar-tukar kerana tanpa alasan, maka dia telah mengikut hawa nafsu dia lah. Sedangkan dia tahu kebenaran dekat situ. Yang kedua, apabila dia berpegang dengan satu-satu pandangan kerana darurat. Kerana darurat. Yang ni dia benarkan kerana para fuqaha pun ada menyebutkan manituliya bi syai' saya lupa dia punya ni. Manituliya bi syai'in falyuqallid man ajaz. Sesiapa yang dibebani dengan sesuatu, maka dia boleh uji, dia boleh ikut, dia boleh bertaklid dengan pandangan yang membenarkan. Umpamanya, kalau kita nak bagi contoh ni agak kontroversi, tapi kita nak bagi sedar sikit. Iaitu, kalau kita tengok dalam mazhab jumhur, termasuk mazhab Syafi'i, ketua negara mesti daripada Quraisy. Cuba kita tengok negara kita ni, ketua negara Quraisy tak? Kan? Kalau kita rasa, ketua negara, ketua negeri bukan Quraisy, adakah kita nak buat revolusi? Kita tak mampu. Maka falyuqallid man ajaz. Kita terpaksa ambil pandangan Ibn Khaldun yang mentafsirkan hadis al-a'immatu min Quraisy itu sebagai pengaruh dan kuasa. Bukan semestinya dengan literal Quraisy tu sendiri. Kalau betul-betul nak pakai pandangan mazhab Syafi'i dalam masalah tu, ketua negara mesti daripada Quraisy. Yang tak buat revolusi rasanya boleh lah, sebab tuanku raja kita Said daripada Quraisy kan. Yang lain terpaksa. Tapi kita kata kita terpaksa mengambil pandangan yang minoriti ni, walaupun pandangan itu tidak mempunyai penyokong yang kuat di zaman dia. Tetapi di zaman ni kita kata kita nak buat apa? Negara dah establish. Tak boleh kita menggugat keselamatan negara, dan tak dibenarkan pun kita mengangkat senjata buat revolusi. Bahkan kita tak sokong. Siapa yang buat, kita akan bantah terang-terangan. Kerana kestabilan negara adalah satu perkara ataupun maqasid yang dipelihara oleh dan di sana hadis. Ada juga pendapat dan ruang yang menafsirkan. Dan ada pendapat ruang yang boleh menafsirkan pandangan yang berbeza, yang selari dengan apa yang kita ada pada zaman ini, dan kita dah stabil lah sewaktu ini. Okey, mungkin Datuk boleh komen sikit tadi. Menarik juga doktor sebut, kalau kita bagi fatwa pada orang, sepatutnya kita memudahkan. Tapi kalau untuk pengamalan diri kita sendiri, ambil yang warak yang ketat tu kan. Datuk juga sebut amalan kita kena ambil yang azimah, tanda kita warak. Maksud amalan personal. Tapi bila fatwa, kita bagi yang rukhsah kan. Kalau nak bagi yang azimah, kullu ahad yuhsinu. Yani semua orang reti nak buat yang tu. Nak bagi pandangan yang paling susah sekali, dia cari dalil yang paling susah, ataupun cari takwilan dalil yang paling susah, semua orang reti buat.
Tapi faqih dia akan cari ruang untuk membolehkan supaya manusia ini benda-benda yang qat'iyat, benda-benda yang putus, tak ada kemungkinan dua pandangan. Haram arak, haram judi, haram zina. Yang ni orang tak khilaf. Tapi orang khilaf dalam perkara-perkara yang zanniyat. Dalam perkara-perkara yang terdedah pada ijtihad. Yang perkara yang terdedah ijtihad ni ramai ulama bagi pendapat. Kalau kita pilih pandangan yang terlalu sukar, saya selalu buat contoh lah. Orang accident, kan? Ini selalu buat contoh. Lepas tu, patah, luka, patah, balut. Kan? Balut dia. Lepas tu masuk hospital. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia mashu ala jabirah dan isawah ni, sapu atas balutan. Sapu atas balutan ni dia banyak lah. Yang pertama, kalau boleh dia nak kena sebelum balut tu dia lagi berwuduk dulu. Macam sapu atas khuruf. Baru boleh dia sapu. Kalau dia tak berwuduk bila tu, dia tak boleh lah nak buat sapu macam sapu atas khuruf tu. Dia pula kena tayamum. Setelah dia berwuduk, dia sapu tu, dia kena pula tayamum ganti kepada bahagian tu. Hadis itu ada riwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi sebagian ulama mendhaifkannya dan seumpamanya. Tapi kalau kita tengok diskur ruh, taisir kan. Orang tu, budak tu duk sihat-sihat dia pun mayang pun kena rajin. Tak dia bukan semua orang rajin kan. Dia semayang juga mak ayah suruh. Masuk apabila dia cedera atas katil, yang dulu wuduk je, yang ni dia nak kena berwuduk, kemudian nak kena tayamum. Kan? Masa sihat satu, masa sakit dua. Jadi nampaknya macam lebih sukar. Jadi dengan ruh taisir tu, pandangan yang menyatakan cukup dengan hanya dia sapu. Walaupun dia masa ambil wuduk, masa balutan dibuat tu, dia tak berwuduk. Masa nak balut pun celah mana nak pergi wuduk. Dan kemudian ada pandangan lain macam Ibn Hazmin dalam Muhalla. Dia kata bahagian tu langsung tak kena sapu apa. Dia kata itu Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Benda tu tak termasuk. Dia kata dah cedera dah balut tak payahlah basuh yang mana zahir sajalah. Macam orang dah kudung, dia kata mana yang ruang tangan hak ada, tangan tak ada nak sapu tak apa. Itu satu pandangan dia juga. Ada keluasan lah masalah tu. Jamak solat umpamanya. Jamak solat. Hatta jamak solat kalau kata jamak suri. Hanya kena tunggu antara ujung zuhur dengan awal. Ujung zuhur, awal asar lah. Kalau nak tunggu macam tu dan besok masa tu lah doktor kadang-kadang nak ambil ubat. Jadi jamak yang membenarkan jamak dalam bentuk yang lebih luas. Dan ini semua adalah boleh digunakan peruntukan ini dengan adanya fatwa-fatwa. Bila kita nak fatwa untuk orang sakit, janganlah duk fatwa macam kita duduk di meja kuliah. Ambillah kira orang sakit ni, mamat sakit ni. Keadaan dan situasi keadaan dia, cara berwuduk dia. Kita nak fatwa di negeri kita, rumah kita ayat banyak. Tak apalah, tapi bila kita pergi tengok negeri-negeri yang mana terdedah ayak pun korang, kadang-kadang ayak bercampur dengan selut dan seumpamanya. Qaul dalam mazhab Hanafi umpamanya lebih longgar tentang masalah air yang bercampur dengan bahan-bahan yang bersih ni umpamanya. Lebih ada ruang. Kita itu pentingnya maksud faqih. Bila kita bagi fatwa, kita kena lihat keadaan, situasi orang Islam pada zaman ni, di mana dia berada, terutama yang berniaga, yang terlibat dengan perniagaan. Kita yang duduk dalam meja kuliah, senanglah. Tapi orang yang terlibat, doktor veteriner, kadang-kadang nak kena suntik anjing. Kadang takkan nak kata anjing tak boleh suntik anjing masuk neraka pasal anjing binatang kapiak. Wanita bagi zina bagi minum anjing dah dapat masuk syurga. Janganlah macam tu. So dia di atas kejumudan dia, dia nak keluarkan fatwa-fatwa macam tu. Bila pegang kontu doktor tu nak suntik anjing, astaghfirullahalazim, teruk dah umat-umat Islam pada zaman ini. Umpamanya agama what kind of religion? Tidak juga dalam fiqh, tidak ingat apa. Pergi tengok syekh-syekh you yang ikut tu di Mesir pada dukung terus anjing tu depan rumah depa. Yang nak kata apa pula kan? Yang seronoknya dia cakap dalam kuliah lah apa, qaul mu'tamad. Sebagian dia balik rumah main gitar ting. Itu lagi lawan qaul mu'tamad. Itu lawan qaul mu'tamad. Dia dok kata puak keluar mazhab, tak hormat mazhab, semua nak
Tiba-tiba tengok dalam Facebook dia tu, dia berapa artisnya dia bubuh. Kan? Ini semua permainan telah jadi permainan yang membodohkan akal sebahagian orang. Mereka bukan berniat untuk yataharrus sawab. Bukan berniat mencari yang benar. Mereka bukan nak mencari kebenaran. Mereka hanya orang kata, iza khasama fajar. Bila berkelahi jahat. Saja, tak ada pasal dia nak kita, mudah-mudahan tujuan kita bagi pandangan ni, ialah nak membolehkan umat ni hidup. Di dalam masih lagi whatever you nak buat, jangan keluar daripada dataran fiqh dan qaul-qaul para mujtahidin di dalam fiqh yang telah diberikan. Sebab tu kita, dia bagi tahu, kita bagi tahu qaul ni. Kalau benda tu jelas sangat bertentangan dengan syarak, takkan siapa bagi fatwa. Tak ada kompromi. Tak ada kompromi. Tapi kalau bila benda tu ada 2-3 cara, kita bagi dah 2-3 tahu cara. Kadang-kadang orang ni dia hanya keras untuk orang. Tapi kat dia nak cari qaul mudah. Ada yang mudah. Ana teringat satu orang, dia tu ramai duk komen. Boleh ni teruk, anak zina pun nak bagi bin dengan pak dia. Tiba-tiba dia main buat satu permohonan untuk cucu dia. Kata mana boleh? Macam tu. Dia kata, yang ni cucu saya kesian, nak buat macam mana, terlajak kan. Dia kata, takut. Cucu orang dia tak kesian. Dia kesian kat cucu dia saja. Dia takut esok, dia kata esok kita bukan siapa, niat kita nak tarbiah dia bagi jadi elok. Kalau kita dah tukar nanti bin dia tu, nanti dia jadi tak boleh tarbiah. Dia kata, selama ni yang tu hujah kita dah bagi, antara hujah lah, di samping sandaran-sandaran fuqaha yang kita bagi, bukan pendapat yang kita bagi tu, bukan kita telah mendahului pendapat kita, kibarul mujtahidin, tokoh-tokoh mujtahid yang besar sejak zaman salaf sehingga zaman kini, sahabat. Tapi artinya macam tu lah untuk dia. Saya bukan siapa kesian. Dia hanya kesian orang yang terdekat dengan dia saja. Bila main bab orang, tak boleh. Mereka ni tak hormat mazhab. Kan? Siap kata menggalakkan zina lagi. Ya. Dia nak satu lagi. Kalau kau tak mau bin kan, kau nak binkan dengan bapa Abdullah tu, tak mau bin, kau bin. Kau bukanlah orang paksa kau. Ini keluasan ni orang beri kepada yang ingin memakainya. Inilah masalahnya. Orang kata, siapa yang sakit macam ni boleh buka puasa. Dia tengok puak-puak tu tak mau bagi orang puasa. Come on lah. Kau nak pilih yang... orang bagi tahu pilihan. Maksudnya, kaul ni masih kaul boleh buka puasa untuk digantikan dengan hari yang lain. Memang boleh pun. Kadang-kadang benda yang jelas boleh. Orang musafir. Kata satu orang musafir PKL. Boleh tak dia buka puasa? Boleh dia musafir. Lepas tu, dia kata tengok. Bulan puasa pun nak suruh cemar puasa lagi. Bukan cemar puasa, kita habaq ada peruntukan untuk dia. Dia saya tak mau buka. Tak mau buka, tak payah buka. Macam pendapat. Sentuh suami isteri, sentuh wanita dengan tidak bersyahwat, tidak membatalkan wudu, umpamanya. Kita bagi tahu pendapat. Saya tak mau, saya kira batal. Hang kira batal, hampir ambil lah mat oi. Hampir ambil lah. Waktu orang bagi tahu ada qaul. Lepas tu bila dia pergi Mekah, dia buat tukar mazhab. Macam mana tukar mazhab? Dia kata di Mekah tak apa. Tuhan kira kalau tukar mazhab di Malaysia berdosa, di Mekah sebab tak berdosa pula. Dia tak boleh kata. Dok di sana dia pun kata boleh tukar. Siapa dia yang kata? Kan? Kalau awak yakin batal di sini, mestilah di sana pun yakin batal. Mana boleh? Di sini saya yakin batal, di sana saya yakin tak batal. Sedangkan Tuhan yang sama juga. Tuhan yang sama, hukum syariat yang sama. Awak main ke kata? Kalau awak yakin batal di sini, di sana awak hendaklah konsisten, tersentuh, awak kena pergi ambil wudu. Awak kena pergi ambil wudu. Tak taklid kena darurat ke apa, itu satu kaul. Tapi bila awak lihat tentang keluasan, maksudnya siapa nak pergi, dia boleh pergi. Siapa tak mau, dia boleh kekal dengan. Macam tu tentang cerita wanita haid. Wanita haid, ada kaul yang menyatakan kalau sekiranya ada kepentingan, keperluan, tak mencemarkan masjid, dia boleh masuk. Terutamanya kadang-kadang musim COVID dulu ada buat kelas di masjid. Kan? Dah cikgu dah tak boleh berguna bahagian lain. Kadang-kadang guru-guru buat kelas di masjid. Dia haid budak tu. Dia boleh tak dia masuk? Kita bagi tahu ada kaul yang kata boleh masuk. Itu yang kita keluasan tu. Keluasan. Kadang-kadang ibu panas nak tunggu anak dia. Main bentak semayang mak dia. Tapi anak dia tu main kelas di masjid. Nak tunggu mak dia masjid di luar nak duduk panas. Dia masuk main duduk masjid. Sedangkan dia haid. Boleh ataupun tak dalam keadaan melindungi diri dia pada panas.
ada kaul kita boleh. Dalam keadaan-keadaan yang seperti macam non-Muslim. Non-Muslim. Saya tak mau kaul tu. Saya tak mau. Hang tak mau, hang tak payahlah. Maknanya. Yang mau tu, hang pergi berdirilah tengah hangat tu. Yang mau ni, dia pakailah kaul tu. Dia tak mau, dia duk gaduh kat orang. Bila dia tak mau, bila orang pakai kaul tu, tengok hina mazhab. Tengok hang rasa hang pandai pada Imam Syafi'i. Tengok. Ini semua mangkak-mangkak hidup yang masih ada di muka bumi ni. Dari sudut mulutnya, teorinya kata menghormati mazhab-mazhab yang lain. Tapi bila kita berbeza dengan mereka dari sudut penilaian ataupun dari sudut pemilihan mazhab, maka mereka mula mentohmah. Bukan mungkin niat mereka nak tohmah kita, tapi sebenarnya secara indirectly dia mentohmah mazhab-mazhab yang muktabar. Dia tohmah mazhab-mazhab. Ada video dia panggil juga yang kempen tak boleh ingkar. Tak boleh ingkar masalah muktalaf. Tak boleh ingkar dalam masalah khilaf. Tapi bila orang khilaf dengan dia ingkar. Yang tak boleh orang yang tak boleh ingkar kat dia. Tapi kalau benda yang betul-betul yang mungkar umpamanya, tapi dilakukan oleh puak dia diam pula. Kan? Benda yang khilaf yang dilakukan oleh puak kita, bukan main lagi dia berbantah. Jadi itu yang kadang-kadang kita heran. Lepas tu dia kata, kita kat Malaysia ni mazhab Syafi'i. Mat oi, dari sudut agama di Malaysia ni di bawah kuasa negeri. Bila mufti cakap, maksudnya dia otoriti negeri. Dia boleh menentukan. Itu pun bagi amalan yang membabitkan hubungan awam. Amalan peribadi tidak ada mufti, tak ada siapa boleh. Entah nak semayang lah di rumah entah. Di atas qaul Syafi'i ke, di atas qaul Malik ke, di atas qaul Abu Hanifah kan, dalam rumah entah, dengan family entah, di atas keyakinan entah, siapa nak kata apa? Ada mufti boleh menentukan, masuk cek di rumah orang. Hang semayang tadi ikut mazhab Syafi'i ke atas mazhab apa? Tak ada siapa boleh kata apa. Tak ada siapa boleh kata apa. Diperlih, hatta diperlih. Kita memang amalan rasmi, tidak kunut umpamanya. Tapi kita tak pernah kata kunut sesat. Tu dia apa mereka tu. Kunut sesat tu dia mereka. Lepas tu bau bubuh lah api kat budak-budak ni. Sedih lah budak-budak ni. Habis amalan kunut kita pun telah disesatkan. Percayalah orang awam ni. Padahal kalau tanya ustaz tu mana bukti dah? Ada, dia kata. Ada. Tak mana, mereka memang tak kata masa umum ni. Masa senyap-senyap, mereka kata. Tengok, akal mereka kan. Dia sampai sekarang, dia tak boleh nak buktikan. Kita hantar 5 LOD tu. Itu yang kita hantar 5 LOD tu. Isu kunut subuh lah antara ni. Hatta diperlih, kalau orang tu kunut, dia bukan imam, dia main semayang di masjid. Dia semayang di masjid perlih ni. Dia main pula kata lewat ke apa. Rakaat kedua baru dia masuk. Bukan yang rasmi lah. Bukan rasmi lah. Dia sendiri dia. Grup dia. Dia kunut. Ada kita boleh ambil tindakan undang-undang? Tak boleh ambil. Habis tengok kita boleh beritahu ke dia. Pada sisi kita pendapat itu tidak kuat lah. Kita anggap pendapat imam-imam yang kata tak kunut tu lebih kuat. Kan? Tapi dia kata habis. Hampa siapa nak nilaikan tak kuat? Hang siapa yang nilaikan tak kuat? Kalau nak main tanya macam tu lah. Tapi budak-budak ni kadang-kadang begitulah. Macam mana gurunya, begitulah. Anak muridnya sebahagian tu. Tapi kita tak ada duka cita apa. Pasal kita tahu dunia ni ilmiah. Tapi kita kesedih. Orang Melayu yang patut diberikan kebijaksanaan. Dibentangkan kebijaksanaan untuk melangkah. Melihat alam yang lebih luas. Dengan melihat umat yang lebih luas. Kita pergi ke negara-negara berbagai-bagai mazhab. Kita akan lihat keluasan bermazhab ini. Cuma duka cita sikit lah. Sebut sikit. Orang Melayu ni kadang-kadang. Dia pergi ke mana-mana negara. Dia nak pergi cari masjid ataupun tempat. Kalau orang Melayu, bangsa lain pun kadang-kadang sama. Yang hak macam dia juga. Dia tak suka pergi tengok hak yang lain. Umpamanya. Dia kadang-kadang dia pergi sampai dia tak tahu. Dia tak bertanya. Misalnya kalau dia kata dia pergi Mekah, Madinah. Lepas pergi salam tak ada orang zikir kuat-kuat. Bukan orang tak zikir, orang zikir. Tapi orang tak kuat. Dia tak tanya pasal apa. Dia tak tanya. Tapi bila dia balik Malaysia, dia tengok orang dia terkejut. Ini lain ni. Padahal kalau dia pergi ke Jordan, dia pergi ke... Kalau dia luas sikit perjalanan dia pergi ke Jordan, dia pergi ke Kuwait, dia pergi ke Qatar, dia pergi ke Saudi, hatta dia pergi pada Mesir, pada banyak tempat juga. Hatta dia pergi ke orang Islam di Europe, dia pergi orang Islam ke Amerika, ke UK. Benda-benda yang hampir sama.
Tapi dia tak buat terkejut buruk tu. Dia buat terkejut bila dia balik. Terkejut buruk tu hanya di Malaysia. Terkejut buruk tu hanya di Malaysia. Sebab apa? Ada kaki, sebab tu antara golongan yang tak dimaafkan oleh Allah dan kena azab kubur ialah iaitu an-namam, iaitu yang orang yang mengadu domba, yamshi bin namimah. Dia pergi berjalan untuk buah api ke orang. Itu. Dan mungkin sebelum kita nak tutup perbincangan kita tentang keluasan mazhab, antara rahmat yang Allah jadikan kepada kita umat Islam ialah perselisihan pendapat di kalangan sahabat. Sebab bila sahabat-sahabat ni berselisih pendapat, dia rahmatlah untuk kita. Kan? Sebab ada pilihan, ada ruang untuk kita memilih. Mungkin doktor boleh sebut sikit dan kaitkan dengan keluasan mazhab. Umar bin Abdul Aziz di antara yang menyebutkan benda ni. Dia mengatakan, dia kata ma uhibbu an la yakhtalifa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana lam yakhtalifu lakanatil ummah fi dhiq. Begitulah lebih kurang perkataan dia. Dia kata, aku tak suka kalau sahabat-sahabat Nabi ni tak berbeza pendapat. Kerana fa innahum a'immah yuqtada bihim. Kerana mereka itu adalah imam-imam yang dituruti, yang diikuti. Kalau mereka tidak berbeza pendapat, dah tentu umat akan menjadi sempit. Maksudnya, kalau mereka tak berbeza pendapat, maksudnya ijma' lah. Kan? Bila ijma', maksudnya tak ada ruang lagi untuk kita berbahas. Sebab tu kadang-kadang kita heran juga. Sebab orang selalu tanya kita, dia kata, dia ni bahas banyak panjang sangat. Ya, memanglah isu khilaf memang kita kena bincang bahas panjang. Orang tak bincang bab ijma'. Kalau bab ijma' orang tak bincang. Kan takkan orang nak berkata puasa Ramadan wajib. Jadi boleh tolong hurai. Kita kata you dah hurai, dah simple. Puasa Ramadan adalah satu kewajipan. That's it. Kalau siapa nak bantah, maka dia telah membantah ijma'. Kalau dia ingkar setelah ditegakkan hujah, maka dia telah menjadi kafir. Kerana dia telah menolak satu ma huwa ma'lum minad din bi darurah. Benda yang telah diketahui, yang sepatutnya diketahui, yang wajib diketahui oleh semua orang, semua lapisan masyarakat apapun ilmunya. Apabila ada sahabat berbeza pendapat, maka di sinilah ruang untuk kita memilih pandangan yang tepat. Dan apabila berlaku darurat yang kita langsung tak boleh nak lepaskan masalah umat ni, melainkan dengan memilih pandangan yang tu, maka sebab itu Dr. Yusuf Al-Qardawi kata, aku akan pilih pandangan tu untuk menyelesaikan masalah umat, untuk membebaskan umat ni daripada dosa. Setidak-tidaknya ambil qaul yang ni. Adalah mazhab yang kata boleh dalam masalah ni, daripada kita ambil langsung tak ada yang kata boleh. Kerana ada mujtahid yang telah memilih pandangan tu. Tapi dengan syarat-syarat yang tertentu lah, dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak. Umpamanya, kita bagi contoh, satu orang dia pergi umrah ke, pergi haji ke, dia perempuan dalam keadaan dia haid. Kan? Dalam keadaan dia haid. Bila dia haid, semua amalan-amalan terutamanya haji boleh dilaksanakan, termasuk ihram, boleh ihram dalam keadaan haid, tapi dia tak boleh tawaf. Tak selesai. Bila tawaf tak boleh, maka sa'i tak boleh. Kerana sa'i, dia mesti berlaku selepas daripada tawaf yang sah. Jadi bila mana dia tak mampu nak tawaf, maka dia kekal dalam ihram, dia tak boleh keluar, dia tak boleh tahallul. Jadi katalah dia ni duduk jauh, dia duduk Malaysia umpamanya, nak dapat visa haji bukan senang. Orang nak balik dah. Orang nak balik. Orang tak boleh tunggu dia. Jadi macam mana dia nak buat? Dia pun mempunyai kemampuan yang terhad. Maka bila kita tengok, dalam masalah ni betul kita memilih pandangan majoriti yang mengatakan wajib untuk berwudu dan bersuci apabila dalam keadaan suci bila nak bertawaf. Tapi dalam keadaan yang terlalu darurat, maka sebab itu ramai di kalangan ahli-ahli ilmu mengatakan engkau boleh ambil pandangan Ibn Taymiyah yang mengatakan boleh bertawaf dalam keadaan yang haid itu. Selesai masalah umat ataupun tidak selesai? Selesai. Ramai yang bertanya masalah ni. Bahkan minggu lepas ada seorang sahabat tanya, dia kata isteri dalam keadaan yang seperti ini, kita kata ambil pandangan ni. Mungkin di Malaysia ni kadang-kadang ada orang dia skeptik dengan Ibn Taymiyah. Tapi berapa banyak pandangan Ibn Taymiyah yang telah digunakan dalam negara ni, umpamanya tas'ir, meletakkan harga. Tak boleh mengikut mazhab-mazhab kita ni untuk meletakkan harga. Bahkan itu pandangan majoriti ulama. Harga shilling. Harga shilling ni, tas'ir tak boleh. Tapi apabila kita melihat suasana pasaran telah berubah, makanan-makanan asasi mesti dijaga supaya tidak berlaku monopoli dan manipulasi harga. Maka kerajaan telah mengambil pandangan Ibn Taymiyah. Dan sebahagian ulama-ulama mazhab pun ada yang berfatwa, tapi itu bukan pandangan yang muktamad. Ibn Taymiyah antara orang yang menyebutkan perkara ini, dan pandangan Ibn Taymiyah diguna pakai. Dalam perbankan cukup banyak. Dalam urus niaga ni, apa barang kemas yang emas dan perak ni.
Ramai dah memakai. Banyak bandar-bandar fatwa telah memakai pandangan Ibn Taymiyah. Tapi dalam masalah ni bila sebut Ibn Taymiyah, seolah-olah macam Ibn Taymiyah ni bermasalah. Tapi banyak pandangan fatwa Ibn Taymiyah telah diguna pakai. Cuba cek balik pandangan yang orang-orang Melayu buat duk pajak kebun dan sebagainya ni. Ada tak fatwa mazhab Syafi'i? Apa muktamad mazhab Syafi'i dalam masalah ni? Ke kita ambil pandangan Ibn Taymiyah? Ke kita ambil pandangan Ibn Taymiyah? Kan? Yang pajak-pajak kebun ni. Kan? Itu benda yang kita kena fikirkan bersama. Menyelesaikan banyak pandangan. Kalau tak, kita akan berada dalam keadaan yang sukar. Rahmat sebenarnya. Sebab itu, tanyalah orang-orang perbankan. Orang perbankan dia akan cari mana yang boleh selesaikan masalah. Kan? Kerana kita hidup di zaman yang rencam. Tak boleh untuk kita terikat hanya dengan satu pandangan dalam setiap masa dan setiap keadaan di zaman ini. Allahuakbar. Hatta qaul-qaul dengan menghormati mazhab tu dihormati. Tapi qaul-qaul tu dalam pelaksanaan qaul-qaul tu hendaklah ditengok pada realiti. Dulu kita buat contoh tu lah. Macam contoh di Malaysia umpamanya. Yang Dr. Qaradawi buat contoh. Toke-toke sawit tu, tuan-tuan umpamanya ladang-ladang sawit. Tak kena zakat. Di dalam mazhab Syafi'i tak kena zakat. Pasal dia bukan qutul balad, dia bukan makanan asasi. Tapi yang padi. Yang padi kena zakat lah. Okey, tak apalah kan. Tapi bila orang-orang yang sosialis dan seumpamanya masa tu tengok, dia tanya Qaradawi bila datang Malaysia, mana keadilan Islam? Yang sikit pendapatan kena zakat. Tu dia punya ladang beribu-ribu hektar tak kena zakat. Hanya zakat pendapatannya, tapi zakat perniagaan tu zakat. Di mana keadilan Islam? Kerana zakat tanaman ni lain kan. Qaradawi kata bukan, kerana kamu terikat sangat dengan satu mazhab. Kalau kamu lihat mazhab Hanafi, dia lebih luas lah masalah ni. Sebab tu dia perlih tu kita pakai mazhab Hanafi. Zakat haram mana? Hatta kalau kita pemerintah, let's say lah kata mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i memang dia tak mengharamkan anak zina tu berkahwin dengan bapa yang biologi dia. Bapa dia tu kalau kerana tu anak zina nak berkahwin, ada kes. Katakanlah dia orang ni mari orang bukan Islam tanya ataupun saudara baru masuk Islam, berjumpa dengan satu orang perempuan, depa nikah macam-macam orang lepas tidur. Tiba-tiba jumpa dengan perempuan muda. Perempuan muda ni mungkin anak zina dia. Boleh tak dia nak berkahwin? Di atas qaul mazhab Syafi'i memang boleh, tapi adakah qaul tu yang akan kita fatwakan? Dia akan memberikan reaksi yang begitu dahsyat terhadap pandangan masyarakat. Muslim, non-Muslim, yang bila kita kata boleh kahwin dengan bapa biologi. Dengan bapa dia. Dengan bapa dia. Jadi qaul yang kata tak boleh, macam Ibn Taymiyah sebutlah kan. Kalau kerana susuan pun tak boleh, takkan kerana yang ni memang tak boleh. Benih dia sendiri. Jadi bukan soal menghina mazhab, tapi keluasan mazhab itu mengeluarkan kita daripada kesempitan memberikan pandangan ini. So, at least kita boleh kata no. Ambil pandangan lain. Kita tak benarkan. Atau autoriti tak membenarkan awak. Kerana dengan mak dia pun dia tak boleh kahwin. Dengan mak dia tak boleh kahwin. Padahal ikut-ikut sama je. Yang tu ayat manipak, yang ni perut mak. Kan? Jadi kan kalau sani tak boleh kahwin, sana pun tak boleh kahwin ikut-ikut. Tapi tak apalah, mazhab Syafi'i dah berlaku dah qaul itu dalam mazhab tu. Ya, dan Imam Syafi'i konsisten dengan pendapat dia. Dia konsisten atas argumen-argumen dia yang lain, dan Malik juga ada qaul yang hampir sama. Jadi cumanya maksudnya begitulah pentingnya keluasan bermazhab. Pemerintah macam mana nak ambil, dan kita juga yang berpetua. Janganlah jaga-jaga puak-puak yang tak mau mazhab Syafi'i ni. Dia kata puak-puak yang tak mau mazhab Syafi'i. Patutnya tak ada siapa yang kata tak mau mazhab Syafi'i. Yang orang kata boleh untuk keluar daripada mazhab Syafi'i kepada mazhab-mazhab yang lain di dalam masalah-masalah yang tertentu, ataupun dalam masalah-masalah fiqh yang lain. Hatta satu orang tu kalau duduk di Malaysia, dia nak ikut Hanafi, apa masalah? Kan? Dia nak ikut Malik, apa masalah? Pihak yang kata tu sebenarnya dia pun sendiri dah buat benda tu. Dia buat benda tu. Dia pun mazhab Syafi'i dia tu pun atas yang dia duk sebut tu ya. Kalau kita tanya betul-betul,
Dia baca kita Al-Um tu, dia baca betul Qaul Syafi'i tu. Dia pun tak baca. Mungkinlah dia baca lah kita Mughni Muhtaj dan seumpamanya. Tapi sebahagian tu tak baca apa kan. Jadi sebab itu kita yang ini adalah dunia ilmu. Tujuan kita dalam pandangan mengajar hukum orang Islam meluas. Fatwa ingat masa Covid. Macam mana keperluan kita pada keluasan bermazhab. Dunia berlaku macam mana. Fatwa-fatwa di peringkat antarabangsa macam mana. Mana ada terikat dengan satu mazhab. Semua telah dengan menghormati mazhab tapi telah keluar daripada daerah satu mazhab. Bahkan dalam fatwa antarabangsa kesemua mereka meletakkan mazhab itu, semua mazhab itu setara. Maksudnya tak ada lebih yang ni, tak setara, dan kemudian mengeluarkan pandangan. Walaupun pilihan diri mungkin ada kan, kita diperoleh lah pilihan lah. Kebanyakan fatwa tu banyak banyak Hambali dan Syafi'i dalam masalah ibadat. Tapi sekali-kala ada hal yang kita keluar kerana ada keperluan untuk itu. Okey, Alhamdulillah nampak kita dapat menjawab banyaklah kadang-kadang bukan kata tumahan tapi sengaja dimomokkan orang yang buat mazhab sendiri, orang yang kadang-kadang dia kata kalau kita nak batal dalam wuduk dalam mazhab Syafi'i kita kena apa macam mana? Kena masuk ambil wuduk dalam mazhab Hanafi. Tu kita dah tanya mazhab Hanafi ambil wuduk terjun kepala dulu dalam kolah macam mana? Ini semua sengaja menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat kerana tak nak dia pun tak tahu apa dia mazhab. Dia kata kalau ni dia seolah-olah pelik sangatlah mazhab wuduk dalam mazhab lain tu. Jadi ini pun satu hal. Dan masalah mereka ni lah. Bila mereka cakap macam tu, ustaz-ustaz ni kita panggil dia pamai untuk bincang dalam dialog, dalam apa. Dia pun tak pamai. Pentas ruang telah kita dibuka. bagi supaya mana tahu kalau hujah dia kuat kita nak ikut. Tapi mainlah sembang dulu. Bagi semua orang dengar. Ada sungguh ke dia kata tu? Jangan berkokok di gelanggang sendiri saja kan. Orang panggil Jangan kita hantar LOD pula. Okey. Kan. Jadi alhamdulillah fikrah dan hujah kali ini mungkin telah memberikan pencerahan dan juga jawapan kepada keraguan dan juga mungkin tuduhan yang lama kita dengar. Alhamdulillah, insya-Allah fikrah dan hujah akan terus berpentas dalam isu-isu masyarakat dan juga isu-isu yang dekat dengan kita umat Islam. Kami juga menerima banyak tawaran-tawaran selepas kita podcast di Amber Restaurant tu, banyak yang masuk nak offer kita pergi ke tempat-tempat di sana. Dan ada juga yang tanya bulan puasa ni ada ke tidak kan. InsyaAllah kita akan umumkan daripada masa ke semasa podcast fikrah dan tawaran tu kita setuju lah kalau sekadar kena tempat dan masa ni insyaAllah kita akan kita tak memilih mana-mana pun kalau okey sesuai Datuk lah insyaAllah. Terutama tempat-tempat kedai-kedai ni lah makan sesuai lah kan. Kedai pomen kereta payah lah. Kan macam malam ni kita tak nak makan lah sebab kita dah makan dengan hebatnya minggu lepas. Dan kita sentiasa terbuka dan luas dalam memilih tempat ni kan. Keluasan berbahasa. InsyaAllah terima kasih kepada Datuk dan Doktor di atas pencerahan tajuk kita pada malam ini, walaupun agak heavy tapi kita telah cuba untuk sampaikan kepada masyarakat insya-Allah. Minggu depan insya-Allah sekali lagi kita akan bertemu pada hari dan waktu yang sama dengan tajuk yang akan kita umumkan daripada masa ke masa. Terima kasih sekali lagi dan kita jumpa insya-Allah pada podcast siri yang ke-14. Doakan agar saya terus boleh menyebut siri-siri yang berikutnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.